leverage tinggi boleh atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa sekejap. Saya lupa buka untuk investing.com. Sekejap Okey, jadi seperti biasa setiap Isnin kita akan lihat secara besarnya apa yang ada dalam pasaran. So hari ini kita bermula dengan GDP Japan pagi tadi. Keluar sekali lagi, Jepun menunjukkan berada dalam technical recession di mana quarter on quarter dia masih lagi mencatat bacaan adalah dalam bacaan negatif. 3 kuarter dah dalam negatif ni. Dah 3 kuarter, itu adalah satu technical recession di mana kita tahu ekonomi Jepun banyak bergantung kepada pasaran ekspor dan bukan hanya daripada COVID-19, yang kejatuhannya kali ni, bacaan yang menurun kali ni negatif 7.8. Kalau kita tengok kepada annualize dia adalah yang terburuk. Annualize tu beza dia adalah kalau kita ambil setahun tu untuk bacaan kali ni. Kalau yang year on year tu banding dengan tahun lepas, tu beza dia. Ini adalah bacaan terburuk sejak lepas Perang Dunia Kedua. Ini adalah bacaan yang kedua ni. Kita tengok growth annualize dia. Maksudnya kalau kita habis bacaan setahun, ini adalah bacaan untuk sehingga kuarter kedua, ini adalah bacaan terburuk dalam rekod. Sekejap kita tengok rekod dia. Ini adalah bacaan terburuk sejak daripada Perang Dunia Kedua. Jadi kita nampak impak COVID-19 kepada pasaran ekspor dunia, terutamanya impak dia kepada ekonomi seperti Jepun, di mana kita ada domestic consumption yang menurun dan dia memerlukan pasaran ekspor untuk memastikan GDP dia kekal tinggi. So ini adalah apa yang kita nampak untuk data Japan pagi tadi. Usmin, dua-dua mana satu impak yang tinggi kepada pasaran macam ni. Jangan trade data ni. Kita tahu yen lebih terpengaruh kepada sentimen. Waalaikumsalam Linda. Ni topik kita pada hari ni. Don't trade news satu keluar tekan satu. Contohnya kalau lepas ni kita bincangkan macam mana kita nak gunakan informasi macam ni. Okey, jadi kita ada GDP Japan yang menunjukkan bacaan yang teruk. Itu maknanya easing policy daripada Bank of Japan akan berterusan. Maksudnya dia akan cuba untuk memastikan liquidity mencukupi dalam pasaran supaya aktiviti terus meningkat, dan dalam erti kata lain diorang tak nak yen kuat. Dalam erti kata lain kalau yen terlalu kuat, kita expect Bank of Japan dan juga Ministry of Finance Jepun akan bertindak. Itu dalam erti kata lain. So ini adalah untuk GDP Japan pagi tadi. Hari ini juga kita masuk ke waktu London ni, European punya session. Kita akan ada banyak start terima news pasal Brexit, di mana pihak European Union dan juga pihak kerajaan British start balik perbincangan dia untuk trade agreement bagi persediaan kepada Brexit. Jadi kita sedang berada dalam transition period. Transition period dia sehingga hujung tahun ni 31 Disember. Jadi kedua-dua pihak memulakan perbincangan dan dia orang hendaklah agree kepada something. Maksudnya kita akan ada a series of perbincangan sehinggalah Oktober 2 pada bulan 10 nanti.
So kita akan ada a few news yang kita tahu sebelum ni untuk Brexit. Daripada sudut trade deal, dalam perbincangan sebelumnya tak ada kata putus. Kedua-dua pihak nampaknya masih lagi banyak benda yang diorang perlu settle kan ya. Perlu nak agree bersama. Nampaknya kita ada satu yang menjadi headwind, satu yang negatif kepada GBP untuk minggu ni ya, iaitu kepada perbincangan mengenai Brexit ya. Untuk besok tumpuan adalah kepada Monetary Policy Meeting Minutes untuk RBA. Kita nak tengok detail dia, how bad dia orang melihat kepada penutupan certain wilayah di Australia akibat peningkatan COVID-19. So kita nak tengok ada tak sebarang detail mengenai itu dalam Monetary Policy Meeting Minutes. Pada hari Rabu nanti tumpuan adalah kepada OPEC meeting, di mana kita ada harga minyak yang slowly recover pada waktu ni. Dan kita nak tengok apa yang diorang akan putuskan pada 19 hari bulan ni nanti ya. Of course Kanada punya inflasi data inflasi pada hari yang sama. Lain daripada tu, yang event besar pada minggu ni, sekali lagi kita akan ada FOMC meeting minutes. FOMC meeting minutes ni that could be the make or break untuk sekali lagi untuk US dollar. Sebabnya sekiranya FOMC menyatakan something mengenai yield curve control. Yield curve control ni maksudnya dia cuba untuk memastikan kadar faedah dalam pasaran tu adalah rendah. Sekiranya dia menyebut benda tu, then kita akan ada US dollar yang amat lemah, berterusan kelemahan dia. Nombor dua adalah kepada inflation targeting. Sekiranya dia meletakkan satu target kepada inflasi, itu pula boleh menyokong US dollar. Ni maksud saya. Kita ada dua benda untuk FOMC minute pada minggu ini. FOMC minute ada dua benda. Okey. Satu adalah yield curve control. Yield curve control maksudnya dia akan cuba untuk memastikan kadar faedah, kadar pulangan kepada bond dalam pasaran tu adalah rendah. Kalau dia katakan dia tak nak, dia akan cuba untuk memastikan yield berada pada sekitar maybe 0 ke 0.25. Sekiranya dia sebut benda tu, itu akan menyebabkan US dollar lemah. Sekiranya ini dia sebut. Yang nombor dua adalah kepada inflation targeting. Ini kepada inflation targeting. Sebelum ini dalam keadaan biasa memang ada, di mana diorang meletakkan inflasi sasaran sekitar 2%. Ini yang kita nak tengok. Sekiranya dia menyebut dia target inflation pada certain level, pada kadar yang tinggi, sebab inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan interest rate lebih tinggi. Jadi nampak ada dua beza kat situ. Sekiranya katalah dia katakan inflasi dia target sekitar 3%, itu pula boleh menyokong kepada US dollar. Ada dua benda dekat sini. Kita nak tengok apa penekanan dalam FOMC minute kali ini. Tak ada gambar dekat skrin. Yang lain-lain okey. Skrin okey tak? Okey. Denny, okey. Denny dah log in balik. Okey. Okey, kejap. Okey, thank you. Yap. Inflation sebenarnya ada dua. Dia cerita dia, kalau nak faham pasal inflation targeting, kena faham apa Fed punya kerja. Ni Fed punya kerja. Nak faham apa Fed. Sekejap. Mana kita ambil lah. Ni. Okey.
Kita ambil ni adalah Fed punya tugas, macam bank negara lah. Apa kerja dia? Ni kalau anda baca, kerja dia antaranya adalah untuk memastikan stable price. Ni kerja dia. Stable price tu supaya inflasi berada pada kadar yang terkawal, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi yang kita tahu long term target dia adalah kepada 2%. Okey? Dan kalau kita lihat, dan apa yang diorang lihat adalah something yang dipanggil sebagai PCE, bukannya CPI. Ini adalah untuk Fed. Kalau nak tengok apa PCE target dia, saya dah letakkan untuk long term. Untuk long term, dia letakkan sekitar 2% tu lah. Itu adalah target dia. Okay? Bila kita bercakap ni inflation ni ada dua. Sama ada inflasi disebabkan oleh supply. Inflation ada dua sebab. Inflation. Okay? Kalau inflation ni ada dua sebab. Yang pertama adalah supply. Okay? Inflation disebabkan oleh supply adalah supply. Nak tulis dia satu-satu ni. Supply. Maksudnya sekiranya kita ada supply yang turun, inflation akan naik. Buah durian tak banyak, harga buah durian meningkat. Ataupun supply terlalu banyak dan itu akan menyebabkan harga turun. Faham? Sangking. Okey, ya Fik. Ni yang saya terangkan. Nombor dua adalah kepada demand. Ada dua sebab inflation ni. Yang nombor dua adalah kepada demand, permintaan, demand. Demand side inflation, supply side inflation, nama khusus dia. Demand. Okey, ni rasa macam mengajar ekonomi balik. Okey. Demand. Okey. Jadi bila kita ada demand yang menaik, itu akan menyebabkan price menaik. Okey. Dan sekiranya kita ada demand yang turun, price pun akan turun. Okey. Jadi apa yang setiap central bank cuba buat adalah untuk balance out, mencari equilibrium kepada ni. Okey, itu yang dia nak. Sekiranya kita ada ekonomi yang meningkat, menyebabkan supply tak cukup, ini pun tak bagus sebabnya price akan naik dan itu boleh menyebabkan demand jatuh. Jadi dia ada equilibrium effect dia ataupun faktor yang mengawal dia. So, dalam keadaan sekarang, COVID-19, apa yang berlaku pada bulan 3 dan juga bulan 4, kita ada ekonomi yang tutup. Basically orang tak ramai yang pergi kerja. Saya ada baca satu artikel daripada Bloomberg mengenai yang tempat yang kita guna untuk gunting rambut sendiri, supply, pengeluaran, supply, penawaran dan penawaran. Okey, barang tu banyak mana, supply. Okey, boleh. Jadi ingat tak waktu COVID-19 kita tak dapat nak pergi gunting rambut? Ingat tak? Nak gunting rambut, kedai rambut semua tutup kan. Dan dekat US apa yang berlaku adalah ramai orang pergi beli online dan beli yang untuk apa, yang mesin untuk gunting rambut sendiri daripada satu syarikat. Silap saya nama dia ni, ni nama syarikat tu, WUHL, Wool Hair. Ni daripada syarikat ni, ni Wall ke wool? Wall, bukan wool. Wall. Ni. Okey. Jadi bila orang tak dapat pergi kerja, kalau anda tak tengok saham syarikat tu pada bulan 3, Wall. Kalau anda tengok saham dia melonjak pada bulan 3. WAHL. WU macam mana nak tengok ni? Tak apa, tak dapat nak cari. Okey, cerita dia apa yang berlaku adalah
sebab ekonomi ni tutup, tapi orang banyak beli, jadi supply yang hair clipper tadi jatuh, menyebabkan dia jadi barang rare tau, harga jadi naik. Wall lah, wall. Okay. Saham, yes, barang, sebab orang duk beli, dia punya market. Bila orang beli, simple Gusmin, kalau awak keluarkan satu barang kan, lepas tu orang semua ramai beli, itu boleh menyebabkan harga barang tu naik, sebab anda stok anda tak dapat nak tampung permintaan kan. Jadi bila barang tu rare, anda pun boleh naikkan harga kalau ada demand, faham? Dan sekiranya itu berlaku, saham itu akan naik kan. Tu simple matematik je lah. Okey. Jadi cerita dia, khabar baik Rona. Cerita dia, kita ada bulan 3, bulan 4, kita ada supply yang jatuh. Supply yang jatuh sebab ekonomi ni tutup. Dan ini boleh menyebabkan harga tu naik dan seterusnya inflasi naik. Itu nombor satu. Tapi cerita dia, pada masa yang sama, pada bulan 3 dan 4, demand pun turun. Orang tak berbelanja. Orang tak berbelanja kecuali pada barang tertentu seperti yang saya sebut hair clipper tadilah. Dan pada masa yang sama, demand pun adalah menurun. Sekarang ni apa yang kita ada? Ekonomi buka pada bulan 5 dan bulan sehingga bulan 7 ni lah, bulan 7. Okay? Kita ada ekonomi yang buka. Cerita dia, kalau kita buat barang, bukannya kita buka kilang terus ada barang tu. Dia kena ambil masa. Pekerja pun sebelum tu dibuang, kita kena ambil pekerja, kita kena beli komoditi untuk nak hasilkan produk dan sebagainya, komponen. Jadi cerita dia, supply side ni masih ada problem. Bila ekonomi dibuka dan kita nampak the peak adalah pada bulan 7, bulan 6. Kalau anda tengok kepada nombor-nombor inflation contohnya, anda akan nampak bulan 6, bulan 7, kita ada kenaikan dalam inflasi. Bulan 6, bulan 7, 0.2, 0.6 untuk US. Nampak? 0.2 ke 0.6. Okey. Sebabnya barang tu tak banyak. Orang dah start bekerja, pendapatan dah okey balik, orang start shopping dan lain-lain, dan kita ada masalahnya nak buat barang bukannya terus ada, dia kena ambil masa, faham? Sebab itu yang kali ni tak sama dengan apa yang berlaku pada tahun 2009-2011. Pada tahun 2009-2011, biarpun ekonomi jatuh, orang tak kerja, cerita dia tak ada masalah benda ni. Tak ada masalah supply. Faham tak? Sebab itu kalau anda tengok 2009-2011, kalau kita tengok kepada indikator seperti CPI ni, seperti tabit inflation rate, kalau anda tengok pada 2009-2011, kita ambil contoh US, kita ambil contoh a few ekonomi. Nah, tu beza yang ini banding dengan yang dulu. Kalau kita tengok kepada US contohnya, kita ambil G20 lah. Kita ambil G20. Ni bezanya banding dengan yang dulu. Mana US? Okey, kalau anda tengok pada 2009, inflation naik. Yes, inflation naik. Tetapi dia susah. Dia ambil masa untuk nak sampai 2 peak dekat sekitar 3 sebelum kita ada interest rate yang naik. Interest rate naik dan lain-lain. Dan inflation naik. Yes. Tapi dia terkawal. Impact apabila Fed mula menaikkan kadar faedah balik dan melakukan QE apa semua,
Dan ini yang berlaku pada tahun 2009-2010. Kita nampak inflation turun dan seterusnya naik balik selepas QE dan lain-lain. Kita nampak impact dia. Okey, kalau anda bandingkan data yang sama dengan dekat Euro area. Ini adalah dekat Euro area. Mana kita ambil Euro area ni? Tak apa, dia bukan satu ni. Dia kena tengok kepada ni Euro area. Okey, anda tengok dia punya data inflation. Okey, sama. Menaik tapi agak rendah. Okey, menaik. Okey. Ini lebih disebabkan oleh demand side yang meningkat. Cerita dia tak ada supply side punya problem. Let me verify apa yang saya maksudkan yang sini. Macam mana saya nak copy image, lepas tu kita letak kat sini. Okey. Ni adalah untuk Euro area tadi kan. Kita ada kenaikan yang ini, tapi ini disebabkan oleh demand. Okey, supply side tak ada problem. Ingat, supply side tak ada problem. Ingat ini demand side naik sebab kita ada US yang buat QE, kita ada penurunan kadar faedah pada waktu ini. Kalau anda nampak kadar faedah dekat Euro area ni, dekat Euro area interest rate pada masa yang itu tadi 2009 ni kadar faedah turun. Bila kadar faedah turun, lebih murah nak beli barang. Faham? Yes, I'm coming to that. I'm coming to that, Joe. Jadi nampak tak? Tapi yang cerita yang ni, dia tak ada masalah supply side. Supply side tak ada problem. Of course ada kilang tutup, ada. Tetapi nak cari pekerja, semua ada. Tak ada problem kali ni yang pada tahun 2009. Tapi yang uniknya pada kali ini, COVID-19 punya penurunan ni, kita ada demand side yang disokong oleh monetary policy dan stimulus. Okey, supply side yang menurun sebab totally orang tak pergi kerja, kilang tutup. Ini bukan cerita ekonomi, ini cerita nyawa. Faham tak maksud saya? Dia bukan hanya kat Malaysia, ni global. Kita tahu yang kalau Malaysia naik hari itu, semua orang terkejut, satu dunia terkejut. Yang naik pada waktu kalau nak tahu apa yang naik pada waktu GDP dunia yang naik pada waktu kuartal kedua cuma ni, China dengan Uganda. China dengan Uganda kuartal kedua naik. Yang lain tak naik. Ni world GDP. China dengan Uganda. Kalau Malaysia naik hari itu kita terkejut. Sebab kita punya ekonomi pun export base. China dia buka awal. Uganda saya tak tahu. Saya tak kaji Uganda. Tapi China saya tahu. Entah. Pergi tanya call Uganda. Saya pun tak tahu. Black Panther. Okey. Faham tak maksud saya? Kita shrinking 17%. Kalau kita tak shrink, kita terkejut. Brunei. Pergi tengok. Okey, Brunei of course minyak. Okey, cerita dia, kali ini, I do expect, kalau yang ini tadi, kita ada kenaikan lebih kurang sebanyak, untuk Euro area, sebanyak 3.5%. 3.5% untuk kali ini. Faham tak maksud saya? Ini tanpa masalah supply. Kali ini yang ini dia boostkan dengan sum jumlah yang kita tahu untuk Euro area 750 bilion euro kan. Dan definitely jumlah ini adalah lebih besar daripada yang stimulus package pada masa ini. So, apa jangkaan anda kepada inflasi untuk kali ini? Kali ini,
kita ada demand side yang disokong oleh stimulus package serta monetary policy, dan kita ada supply side yang problem. Bulan 3, bulan 4 tutup. Impact dia anda akan nampak bulan 7, bulan 8. Kita dah nampak juga inflation figure untuk US menaik bulan 6, bulan 7. Sekiranya demand terus disokong oleh supply, disokong oleh monetary policy dan juga oleh oleh stimulus package, bayangkan apa akan jadi kepada inflasi. Nampak? Saya dah cerita benda ni pada bulan 3, bulan 4 itu. Nampak apa maksud saya? Kan? Jadi anda nampak untuk ini adalah untuk Jun. Kita jangkakan Julai untuk inflasi dekat Euro area akan naik. Bukan slow naik, dia akan naik banyak. Nampak impact apa saya cuba cerita? Ada dua faktor dia. Bukan hanya kepada demand, supply side tu ada problem. Boleh Rashid? Kali ni tak sama macam 2009 dan very unique, very unique. Sebabnya kalau inflation naik, harga barang naik, sedangkan ekonomi jatuh, bayangkan apa jadi kepada kita. Barang naik, gaji tak naik, lebih kurang, ataupun gaji turun, lebih kurang. Okey, sebab itu kuarter ketiga ni kuarter kedua. Kuarter ketiga punya recovery dan seterusnya kepada kuarter keempat ni adalah amat-amat penting. This recovery amat-amat penting. Sebab if barang naik, ekonomi tak naik, bank sentral tak dapat nak naikkan rate. Sebab kalau dia naikkan rate, economic recovery akan turun. Nampak dia punya susah ni. Nampak keadaan kita. Tu cerita dia sekarang ni. Boleh? Sebab itu, saya duk ulang. Goal anda tak pergi short. Faham tak kenapa dalam keadaan ni? Goal anda tak pergi short. Faham cerita dia? You look gold jatuh, yes, setuju. Anda tunggu peluang untuk nak long dia. Silver jatuh, anda tunggu peluang nak long dia. Sekiranya yang FOMC pada minggu ini, dia dalam minit dia reveal yang bahawa dia orang akan cuba untuk kawal supaya yield curve ni tidak naik. Yield curve ni basically kita refer kepada ini kalau kita ambil yang betul, sebenarnya kita bercerita pasal ni, yield curve ni. Sekarang ni yield curve dekat US ini, nampak tak semua ni negatif? Real yield, nampak tak? Kalau anda beli bond, pulangan anda tolak inflasi itu kosong. Ni tolak inflation. Boleh? Kita ada pada hari tu yang dia recover sikit, dia naik sikit. Okey, dia naik sikit. Dia naik sikit, kita nampak untuk gold recover, gold jatuh sikit. Ni adalah untuk gold. Pergerakan ini bila yield curve hari tu naik. Ni, kita nampak gold jatuh pergerakan ini. Ini lebih kegiatan, ini lebih kepada cerita mengambil untung. You long again from here. Or if you manage to long daripada sini, anda hold. Ini mungkin 4 habis. Inflasi bukan penyebab supply turun. Pengeluaran adalah sebab supply turun. Inflasi naik boleh menyebabkan demand turun. Macam ni je Linda. Pembeli, kalau harga barang naik. Boleh Linda? Tapi kalau anda naik gaji, ekonomi bagus, barang naik, anda masih boleh beli. Dalam erti kata lain. Faham? Okey?
kalau apa, orang terus membeli, supply, kalau ekonomi tak naik, pengeluar pun tak dapat nak tampung, kilang tak buka, orang tak nak kerja, itu pun boleh menyebabkan inflasi naik. Ini banyak faktor, bukannya satu. Senanglah kalau kita cuma kepada ini, dia sebenarnya ada banyak faktor, tapi tak payahlah, itu dah jadi kelas ekonomi. Okey, faham maksud saya? Kali ini cerita dia lain. Tak sama dengan sini. Sini lebih kepada cerita financial sector. Kita ada over leveraging. Ini lebih cerita financial. Ini cerita health. Faktor dia lain. Faktor nyawa. Orang tak pergi kerja. Yang ini biarpun ada kilang tutup apa semua, yes, supply side ada terganggu sikit, tetapi orang masih cari kerja. Yang ini orang tak pergi kerja. Kang demam, sakit. ni cerita dia. So, I'm expecting ini akan naik macam ni. At least, dulu 3.5, we are looking at 5 to 7%. Faham? Ni yang saya tengok kali ni. Jadi, dalam keadaan ini, bila anda ada inflasi yang naik, sekiranya kita ada inflation yang naik, if it comes together with recovery dalam ekonomi, that is positive. Dan lama-lama, central bank akan boleh naikkan kadar faedah untuk match market rate. Tapi kalau dia naik dan ini mendata serta menurun, that is negative. Faham? Boleh? So it is very very important for us to see the GDP here. So apa yang kita nampak tadi untuk Japan adalah ini. Kuartal ketiga, kuartal keempat, kuartal pertama naik tapi masih dalam keadaan negatif. Maksudnya negatif dia kurang daripada sebelumnya lah. Kuartal kedua negatif 7.8. So very interesting, annualize dia negatif 27.8. This is the worst figure sejak daripada Perang Dunia Kedua. GDP boleh naik tanpa inflasi tak naik. Ya, kalau dia punya, ya boleh kalau supply mencukupi. Saya tak nampak BOJ naik rate sekarang. Kalau dia naik rate sekarang, ekonomi tengah, dia macam ni. Rashid, anda punya gaji turun. Kan? Kalau bank naik interest rate pinjaman anda, apa jadi kepada anda? Kalau ekonomi okey, cerita dia ekonomi dia okey tak? Nampak? Ekonomi dia okey tak? Dan dia orang dah cerita pasal ekonomi okey ni sejak dari saya start trading dulu. Sejak daripada saya start trading dulu. Bukannya cerita sekarang. Sejak dari saya trading dahulu. Kalau kita nak kata dia okey, kita kena bandingkan dengan target dia. Ni adalah ekonomi Jepun. Ni Japan. Ni adalah dia punya growth, annualized. Okay. Dan dia okey sikit pada sekitar tahun 2012 lah. Ini untuk annualized. Kita tengok kepada GDP growth rate. Ini adalah quarter on quarter. Anda tengok dia punya ni. Okay, quarter on quarter. Ni adalah pencapaian terbaik dia. Lepas tu habis. Targetnya dia ada letak ni, saya letakkan dalam ni. Negatif 5.7 tu negatif 4. Ini adalah untuk annual. Ini annualized. Saya letakkan, saya kena tukar balik format yang ni. Annual dia adalah negatif 1, belum keluar. Untuk yang pagi tadi tak ada lagi.
Tapi cerita dia, anything negatif tak bagus. Itu je. Cumanya untuk polisi kali ni, kita target macam ni. Adakah itu bagus ke tak bagus? Tak dapat. Yap. Bila dia orang tetapkan target itu kepada kadar, dia orang boleh je naikkan ekonomi. Maksudnya kadar faedah semua kosong, siapa nak pinjam dia bagi duit. Contoh macam tu lah. Siapa pinjam aku bagi insentif. Kau pinjam 10 aku tambah 2. Boleh je kan. Tapi polisi macam tu boleh menyebabkan ekonomi jatuh. Inflasi juga naik. Siapa yang jadi mangsa? Orang dekat jalan. Okey, kita tahu cerita macam ni, apa peluang dagangan yang kita nak tengok. Okey. So itu tadi untuk FOMC pada hujung pada hari Khamis nanti. Anda tengok yield curve control dan inflation target. Faham dah cerita yang ni dua ni. Okey. Pada hari Jumaat kita akan ada adalah hari yang penting untuk kita nak tengok ekonomi bagus ke tak. Ekonomi bagus ke tak. Sebab itu komoditi itu tetap long. Faham Jo? Sebab kita jangka inflasi naik. Inflasi naik, minyak depend kepada recovery dalam ekonomi. Kalau recovery ekonomi naik, inflasi naik, komoditi naik. Yes. Okey, jadi pada hari Jumaat ni kita akan ada few data terutamanya untuk PMI. Jadi ini memberikan kita gambaran kepada ekonomi pada bulan 8. Jadi kita ada kuartal ketiga tadi. Kuartal ketiga kita ada bulan 7, 8 dan 9. Jadi kali ini kita akan dapat info untuk keadaan di European Union, US dan juga kepada Kanada, kepada kepada UK, performance ekonomi dia pada bulan 8. Tak ada pelabur. Anda melabur dalam negara pun anda nak tahu ekonomi bagus ke tak. Dia akan sebut tentang asset purchase program. Asset purchase program itu bukan benda baru. Cerita dia yield curve control. Adakah dia letakkan target kepada yield? Dia akan cuba untuk pastikan yield tak lebih 0.25 ke berapa ke. 10 years ataupun sebarang target. Kalau dia letak macam tu, habis. US dollar akan habis. Dia macam Maybank lah bagi tahu. Kita punya fixed deposit, kita tak nak bagi tinggi. Orang tak beli. Lebih kurang macam tu lah. Boleh? Okey. Jadi, yang gambaran kepada ekonomi tadi adalah kepada hari Jumaat ni. Kita tahu memang inflasi akan naik. Tak dapat. Sebab kali ni tak sama 2009. Kali ni bukan hanya demand. Demand dah start naik. Bank bagi duit. Anda duduk rumah, kerajaan bagi duit. Lebih kurang lah kan? Mereka yang hilang kerja, ada bantuan. Makcik Kiah pun ada. Kan? Semua ada. Dapat ada bantuan kan? Cerita dia, daripada sudut demand ada. Orang start bekerja balik. Kan? Kita ada dekat US. Daripada 600 turun ke 400. Okey, tak apa. Tapi cerita dia, adakah ekonomi itu naik balik? Okey, kalau ekonomi naik, dan macam mana kita nak tahu? Itulah guna PMI tadi. Ini data paling awal. Anda nak tahu kegiatan dan juga sentimen ekonomi itu naik ke tak? Jadi kalau inflasi naik, ekonomi naik, okey. Dia timbal balas. Faham? Sebab barang naik, orang bekerja, gaji ada, mampu nak beli barang. Tapi kalau kita tahu inflasi naik dan ekonomi tak naik, demand boleh jatuh. Jadi kita tengok data pada bulan untuk bulan 8 ni dan berdasarkan yang sebelumnya, Eurozone punya PMI dijangka lebih baik. Dijangka lebih baik. Terutamanya untuk
Ini jangkaan lah, terutamanya untuk Germany ni. Dijangka lebih baik lah, tapi kita tak tahu. Ni boleh jadi tak ada. Dia tak ada benda satu tambah satu jadi dua dalam ekonomi ni, tak ada. Dan sama juga dengan UK, yang paling penting adalah services dia, dijangka lebih positif. Untuk US ni dijangka lebih kuat. Ini leading data. Okey, jadi itu gambaran kita untuk minggu ni, di mana kita bermula pada hari ini dengan Japan punya GDP tadi sekali lagi adalah paling buruk sejak Perang Dunia Kedua. Kita ada European Union dan juga UK yang memulakan rundingan Brexit dia hari ini. Tarikh due date dia untuk dapatkan persetujuan adalah pada Oktober 2nd. Inilah satu yang negatif kepada GDP ya. RBA minute jadi tumpuan pada besok. OPEC meeting pada 19 hari bulan. Jadi OPEC sebelum ni menyatakan bahawa demand permintaan adalah menurun dalam report terbaru dia. 20 hari bulan FOMC yield curve control atau tak, itu jadi tumpuan pasaran. Alibaba juga akan keluarkan perolehan dia untuk kuartal kedua. Ni pada hari Khamis. PMI pada hari Jumaat. Itu adalah ni. Jadi kalau kita lihat secara besarnya gambaran pergerakan semasa ini adalah untuk Nikkei. Nikkei ni saya nak tengok untuk both indeks dan juga kepada yen. Kalau kita lihat yang ini daily chart, kalau anda zoom in, maksudnya kalau Nikkei ni naik, indeks naik, yen jatuh. Okey. Kalau kita zoom in, yang saya nampak dekat sini, kalau kita tak pergi detail tapi kalau anda nampak ini rupa dia sebagai ending diagonal. Ini nampak macam ending diagonal. Saya jangkakan this kind of move. Okay. Saya jangkakan this kind of move. Untuk habiskan wave 5. Maksudnya 4 kepada 5 kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam color. Kita ambillah color lain, color biru. Boleh? Macam ni. Saya jangkakan this type of move. Okey. Jadi pada waktu ni saya jangkakan jatuh dulu. Maksudnya indeks akan membuat penurunan. Indeks ini H4 tau. Indeks melakukan melakukan satu correction. Ini mungkin 5, 3, 5, tak apa. Kalau kita lihat sekali imbas. Boleh? Kalau nak detail dia, ini adalah 5, lepas tu kita ada ini rupa dia macam flat. Sekejap ya. Saya rasa saya tandakan flat. Don't worry kalau anda tak faham benda tu. Cumanya apa cerita besar lah. Saya nampak dia sebagai flat. Yes. Ini sebagai flat. A, B, C. Okay. Tak apa. Kalau tak faham, tak apa. Basic dia macam ni. Berdasarkan H4 ni, kita jangkakan akan ada, maksudnya ini satu ni kat sini, ini flat. Macam mana nak tahu, tak apa. Nanti kita akan masuk kepada cerita lebih lanjut pada Sabtu ini mengenai benda ni. Okey. Untuk H4, saya jangkakan akan ada retracement dekat indeks. Boleh short tak? Yes. Anda akan dapati untuk yen akan have short term punya strength. Tapi boleh short tak yen pair? Jangan. Yes, anda pun akan nampak dekat yen pair pun sama. Dia akan buat correction, bukannya untuk long. Yen pair akan buat correction. H4 tadi. Okay. Kita jangkakan yen pair akan buat this correction. Ini Nikkei. Yen pair. EJ akan buat this correction. GBP JPY akan buat this correction. AUD JPY akan buat this correction.
CAT JPY akan buat correction, NZD JPY akan buat correction, dan lain-lain. Ya. Okey. Boleh buy tak GJ? Okey. Mana satu yang kita boleh buy? Simple. Cari yang ada higher high. Mana saya punya chart ni? Okey. GJ ada higher high tak? Daripada sini ada higher high. Yes. Tak, saya nak cerita higher high dulu. Tak payah satu-satu Fi, jangan terus pergi ni. Satu-satu. Ini ada higher high tak? GJ higher high, Linda. Dia break ini. Dia break yang ini. Okey. EJ higher high tak? Kan? Daripada peak sebelumnya. Okey. EJ, GJ, AJ ada tak? AJ daripada sekarang tak ada. Okey. Daripada sekarang tak ada. Daripada sebelumnya tak jelas. CAT JPY. Okey. Nak tengok dia, selain daripada anda tengok itu, higher high apa semua tu, UJ obviously tak lah. Anda tengok kepada indikator dia, dia buat higher high tak? Dia buat higher high, ini anda boleh, dia tak ada divergence, anda boleh long. Boleh? GJ buat higher high tak? Ni buat higher high tak? Tak kan? Tak kan? GJ ni. Jadi, tapi structure dia adalah 5 wave. Dia break dengan 5 wave. Jadi kita ada ni. Jadi sini kita expect dia akan buat deep correction, GJ. Sini yang anda tarik anda punya trend line. Tunggu dia break, anda long daripada B tu. Okey? Itu je saya guna. AJ tak ada high belum. CAT JPY tak ada, jangan long. Nampak? Simple. Jadi EJ dan GJ. Itu untuk yen pair. Saya rasa saya dah masukkan dalam ni. Okey. GJ. EJ saya tunggu deeper correction. I'm waiting untuk deeper correction. Ini untuk EJ. EJ deeper correction, then baru long. Okey. Ini untuk minggu ni. GJ lah yang utamanya GJ. Because this one is 5 wave. Nampak tak dia ada divergence kat sini? Ini 5 wave. Anda tunggu B ni untuk long. 3 korektif yang jelas. Masa ni saya tak dapat bagi trend level sebabnya dia masih, kalau anda tengok dekat H1 ni, dia masih develop. Okay, siapa yang ni sikit, anda boleh tunggu dekat C ni. Anda boleh tunggu dekat C. Kira kan saya lebih konservatif sikit. Sebabnya Nikkei tadi nampaknya jauh sikit dia punya correction. Faham? Nak kaitkan dia tadi? Faham? Nak kaitkan dia? Okey. Sebab itu saya tengokkan GJ tadi lebih deep. Instead of simple A, B dan C, ini saya nampak lebih jauh. Ini diagonal. Yes, double correction. Faham? Dia akan sama. Nah. Boleh? Tengok yang sama. Tengok size sama. Okey. Color tak sama. Okey. Color letak sama. Cari cat lain lah. Susah sangat nak lukis kat sini. Basically dia time frame. Sekejap. H1 dengan ni. Sekejap. Webina.
Ini yang kita mana sekejap saya ambil 1 2 okay. Nah, ini dekat H4 tadi kan. Decay dan GJ. Baik. Okey. Okey. Mana pergi cat dia? Okey. Boleh? Of course dia tak 1 pip per 1 pip. Dia tak 1 pip per 1 pip. Tapi sekiranya anda jangkakan Nikkei ni breakout, anda nampak Nikkei ni breakout ke atas, ini pun anda jangka breakout ke atas. Sekiranya anda jangkakan sini buat double correction, sini pun anda jangka buat double correction. Boleh? Ingat, bukan hanya faktor yen dalam ni, ada faktor GBP. Faham? Okay, jadi GJ, kalau anda tambah satu lagi. Ini adalah GU. Dan ini adalah UJ. Okey, jadi kita tahu pergerakan GU ni satu lagi leg ke atas. Kalau anda tengok kepada apa yang saya lukis lah. UJ, ya satu lagi ke bawah sebelum dia naik. Maksudnya sini akan buat double correction. Tak, saya tak bagi tip untuk intraday. Sebelum ni saya cuba buat. Tak habis masa aku nak lukis H1, Rashid. Boleh tengok kepada chart saya, lepas tu anda pecahkan sendiri kepada H1. Pengsan saya, kalau bukannya satu chart. Macam ni, H1 anda trade waktu ni, H1 anda trade waktu ni, anda akan dapat, anda masuk untuk sekejap tak dapat. Waktu ni agak either dia sideways ataupun dia libas atas bawah. Libas atas bawah. Sebab tu saya tak bagikan H1 chart lagi. Anda boleh ikut webinar, dalam ni saya kongsikan. What you do is, ini H1. This is what kita jangkakan untuk GJ. Tapi anda nak trade yang ini? Takkanlah. Kan? Kalau ada, saya beritahu. Kalau ada. Tak ada. Cerita dia tak ada. Kalau wave theory lah, tak ada. So, dia sama je. H1, H4, hourly lebih kurang. Tak jauh. Okay, gold. Gold, I'm still looking too long. Kalau terlepas yang ini, we hope dia akan buat ini. Kalau tak, this is it. Dia dah start naik balik. Okay, dia dah start naik balik. Ini untuk gold. Ini untuk gold. Okay. Kalau anda perasan, saya tinggalkan satu chart kosong tadi. Kita start balik. Satu chart kosong. Okey. Dan kita nak refresh balik apa yang saya ceritakan sebelum ni. Apa beza correction dengan motif? Semua sesuai. Anda kena ada untuk structure market. Tapi cerita dia, sebelum kita cerita ni, basic yang amat basic. Ni siapa ikut yang Sabtu adalah ni. Okey. Apa beza dia di antara bila kita kata benda tu sedang trending? Apa beza dia? Ini satu trend. Kita ada clear separation. Separation. Ni topik yang kita akan cover Sabtu ini. Dan bila anda mengira wave dia tak akan
berkecamuk. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, katalah kita ada lekuk-lekuk lain kat sini, kita tetap kira dia sebagai katalah dia ada macam-macam kat sini kan. Kita akan cari yang 3 ni based on RSI paling tinggi. Itu saja. Boleh? Biarpun dia ada apa dekat indikator dia, contohnya dekat indikator dia akan okey, katalah dekat indikator dia buat macam ni. Oops. Apa? Mana dia pergi? Nak keluar ni. Sekejap. Apa dia tak keluar? Okey, tak apa. Dekat indikator dia pun dia kena buat high untuk jumpa ni. Apa yang saya nak sebut kat sini adalah clear separation, di mana nombor kita punya 3 ni tak boleh macam ni. Dia tak boleh katalah ini kan. Macam ni. Lepas tu dia macam tu. Ini tak boleh jadi 3. Ini tak boleh jadi 4. Faham? Ini adalah untuk trending. Ingat benda ni sebab ia akan mempengaruhi anda punya kiraan. Okey, ini untuk trending. Dia tak boleh overlap. Okey. Ini adalah apa kita akan buat Sabtu ini. Katalah anda nampak correction. Macam ni. Macam mana nak kira dia? Macam mana nak kira dia? Kalau yang macam, selalu kita nampak macam ni, bukan yang macam ni. Ni jarang-jarang, ini sekejap je. Pegang sudah nampak 1, 2, 3, 4, 5, senang kira kan. Yang ini susah nak kira. Macam mana nak kira dia? Ingat, yang ini selalu, kita yang ini senang trade kan. Apa naik, pasti turun. Yang ni, yang kiri ni kan. Ini senang. Ini nak kira mana-mana chart buka kalau 5 wave, siapa pun boleh jadi master kan. 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Betul? Ini tengok aku pun tahu 5 ni kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Mana pun buka senang nampak 5. Tengok, alah ni 5. Anak aku pun tahu kan, betul? Okey. Bila dia 5 senang. Bila dia jadi macam ni. Ni payah. Macam mana nak kira dia? Kita ambil lah contoh NKD ni. Okey. Ni correction 1. Macam mana nak kira dia? Kira lekuk yang nampak. Kita bagi buka 5 dulu. Jangan miss. Yang Sabtu tu jangan miss. Sabtu tu saya boleh pergi mendalam. Kirakan dia. 1, 2. Boleh kira yang ni. Tak nak kira pun. 3, 4, 5, 6, 7. Dan dia kena agree dengan anda pun. 1, 2, 3, 4, 7. 7, habis. Correction 3, 7, 11. Sama juga. Anda kira 1, 2. Dia akan overlap. Maksudnya, ini ada, dia akan overlap. Ini 1. Dia ada overlap. Itulah maksud saya. 1, kirakan lekuk yang nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tak habis lagi. Tunggu 1, 2. Barulah anda long. Faham? Kira lekuk dia. Dan dia akan dipersetujui oleh RSI ke atas. Ikut webinar pada Sabtu nanti,
Ini yang kita akan cerita. Bagi yang ikut webinar hari Sabtu lepas, simple dah kan. Yang 5 tu senang nak buat, senang nak cari. Bila nombor 5, nombor 9, nombor 13, nombor 17 kena ada divergence. Itu je. Nombor 3, RSI yang paling tinggi. Boleh? Simple? Kalau dia terus RSI tinggi-tinggi, 3 kita alih. Okay? Itu yang kita cerita hari Sabtu. Satu saya tak nak masukkan banyak. Biar satu topik habis, lepas tu second topik. Okay, correction ni. Jadi hari Sabtu jangan lupa, jangan miss ikut kita punya webinar pada hari Sabtu. Kita break dahulu dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada saham IPTV tak? Tak. Okey, sequence move numbers, bikin area baru. Okey. Okey, boleh dengar tak? Boleh Kena cuba keluar dan masuk balik. Okey, kejap. Okey, thank you Gusman. Okey. Jadi apa yang kita nampak untuk minggu ni, pada awal minggu we are expecting untuk satu pullback dekat pasaran saham satu pullback but apa satu pullback dekat pasaran saham. Kalau anda tengok apa yang saya tandakan, it's all the same. Nikkei we do expect this pullback, DAX kita jangkakan this pullback, dekat IBEX satu pullback. Tak tahu kenapa trading view ni dia tak refresh sama. FTSE satu pullback, dekat pasaran saham US dijangka melakukan lebih flat ke bawah. Untuk sama juga untuk S&P 500 terutamanya untuk malam ini. Kita ada rundingan US China yang ditangguh disebabkan oleh Liu He, wakil dari China menghadiri, bukannya sebab dia orang bergaduh, tapi sebab jadual tak kena. S&P 500 juga dijangka akan membuat this pullback. Okey, chances adalah kepada yang saya nampak ada set up adalah Nikkei, S&P 500, dekat YM, itu dah tiga yang sama. Sebabnya ketiga-tiganya membuat high. So any pullback dia you can try to long. Ini untuk shorter term. Ya, terutamanya kepada Nikkei, ES ni S&P 500 lebih kurang. Ini future satu spot dan juga kepada untuk Dow Jones. Lain daripada tu, pullback dalam pasaran saham adalah pullback dekat yen pair. Jadi kita ada GJ yang mempunyai pullback dalam B ni daripada high dia. So I see chances untuk nak long GJ ni dekat sini nanti. Dekat sini nanti. Biar dia buat, sebabnya kita jangkakan saham tadi buat double kan. Sini pun dijangka buat double. Nampak? Boleh? Nampak cara kaitkan dia? Untuk GJ ni. So this pullback. Okay. EJ not really. Sebab apa saya katakan EJ ni tak? Sebab benda ni. Anda tengok dekat 4 hour. Okay. I would rather untuk short dia dari sini nanti. Okay. Untuk short dia dari sini nanti. Sebab discount habis. Okay. Sama juga dengan not really GJ. GJ jauh lagi. EJ ni nak sampai. Sebab itu saya tak berapa nak gemar nak long EJ ni. Okey. Anda tengok degree dia, nampak dia punya pullback ni. Ni technical lah. Sebab itu EJ kalau anda long dahulu, yes. Tapi kalau baru nak long sekarang, no. Faham? Rashid, boleh Rashid? So untuk intraday, not today, maybe tomorrow ataupun malam ni, sekiranya dia menghabiskan pergerakan. Biar nampak dia punya ni, dia punya lekuk tu jelas. Anda akan dapati dekat sini pun, dia akan membuat channel. Maksudnya anda dah ada 1 dan 2. Dijangkakan this type of move dalam ni. Dia akan naik, okay, dan turun dalam macam ni lah. Okay. Anda nampak yang jelas 2. Yang lain audio okey. Shit. Dah. Mula. Log out, log in balik. Audio okey. Okey. Ini adalah untuk GJ. So I'm expecting this move dekat ni nanti.
So GJ present something yang clearer daripada sudut technical. Ini adalah untuk GJ. So this pullback sebelum dia naik balik. Okay. AJ no set up, tak ada high. Cat J no, not really. Cat J saya tak gemar sebab ini bukan 5 wave. Faham tak? Kalau dia 5 wave, then saya masuk. Tapi ini pullback ini bukan daripada high. High dia dekat sini. Faham? Ini bukan pullback daripada high. High dia sini. So kalau dia break this high, dekat lower time frame pun sama. High dia sini. Bukan sini. Ini high dia. Okay, ini untuk Cat J. So those are yang saya nampak lah. Itu saya listkan kat sini. Apa yang peluang. Okay. Untuk gold, lain I don't see ada sebarang high. Gold. Okay, gold you buy kalau ini berlaku. Next buy, kalau ini tak berlaku dan dia terus melakukan high, dia terus melakukan pergerakan ini, dia break out sini, then baru anda cari 3 wave untuk long. Okay, ini untuk gold. Sama juga dengan silver. So we still have B higher and A at the moment. Okay. Ini untuk silver. Okay. If you didn't long it here, not long. Long sekiranya dia break out high sini, pull back 3 wave. Yes, lower time frame. Lower time frame untuk gold. Faham? So not really nothing yang ini, mungkin Y kat sini, X, habiskan X. But jangan trade tengah-tengah dunia. Trade dekat ekstrim. Trade dekat ekstrim. Ni boleh sell tak? Ini uptrend. Anda cari long daripada bawah ni. Okay? Itu apa yang kita nampak untuk minggu ini. Apa instrumen saya letakkan dalam market outlook tu. So we are expecting this pullback dalam saham unless dia continue high dan RSI dia pun membentuk high. Membentuk high. Ini adalah daily punya RSI. Kiranya ini membuat high. Breakout ini 3 kita akan ubah ke atas ni. Faham? Okay, pada waktu ni kita nampak clear divergence. Very clear divergence. Boleh? Okay. Dolar. Dolar masih lagi satu lagi leg ke bawah. Satu lagi leg ke bawah ni. Dolar akan buat benda. Nampak? Sini baru start divergence. Yang bawah ni tak ada divergence. So 5 ni tak dapat complete sini. Outlook tak ada. Ada dekat ni. Ada dekat market apa, dekat handout tu Linda. Yang lain-lain nampak kan outlook kan? Okey. Nampak tak gold ni, dolar ni dia tak ada divergence. Divergence dia adalah lower low ni adalah ni. So maksudnya kita jangkakan satu lagi ke bawah untuk complete wave 5. Okey. Dengan sini melakukan divergence, faham? Then kita jangkakan dia akan retest this trend line 3 wave sebelum dia jatuh lagi. Okey, ini untuk US dollar. Dia tengah retest 618764. Satu area minor support. So maksudnya untuk Euro USD ni
kita jangkakan akan berlaku satu bounce, ni dulu satu pergerakan, habiskan ni, dia akan habiskan satu lagi Euro USD ni satu lagi ke atas. Ni tak ada divergence. Ni the whole thing divergence. So anda saya jangkakan satu lagi. Okey. Ini adalah untuk Euro USD. GBP USD tak ada apa-apa tengah-tengah dunia. AUD USD satu lagi ke atas, but you are not going to long yang ni. Basically US dollar pair, you are not touching it sebab dia sampai dekat area support. Ni maksud saya tadi. Tapi the whole move adalah ada lower low. So kita jangkakan correction untuk US dollar. Okay, ini untuk dolar. So don't touch US dollar. Belum masanya. Belum masa. Ini nanti, yang sini nanti anda short, anda long Euro USD. Maksud saya yang ni Euro USD, anda long dia daripada sini nanti. Daripada sini nanti. Anda long dia. Okay, ini untuk Euro USD. AUD USD, Gusmin. AUD USD. Saya tak really follow AUD NZD, but we do expect ini dalam wave 5. Dia tengah melakukan divergence. Apa? Ini dalam X. Ini W. Tahu tak kenapa saya tak trade dia? Nampak tak? Waktu ni lah dia tak ada trend. Dia tak ada trend. Kalau anda trade dia, ini adalah A, B dan C untuk completekan X. So if you long, you continue long. If you long, you continue long. Ni untuk AUD NZD. Lower time frame sama. Ini adalah A, B dan C. Ini A, ini B dan dia tengah buat wave C ke atas. Maksudnya dia dalam trend. Ke atas. Masih lagi ke atas. Dia punya ni adalah sini. Target. At least 1.11 ataupun sehingga 1.1450. Ingat, ini dalam correction. Sebab tu saya tak trade dia. But if you catch this move, you hold AUD NZD. Masih lagi ke atas. Okay? Boleh? Faham what we are looking at? Gambaran besar. US dollar satu lagi leg ke bawah sebelum dia buat this bounce dan meneruskan pergerakan ke sini. Teruskan this pergerakan. Okay. Correction dalam saham untuk lower time frame dekat H4. Correction dalam saham bermakna pair yen akan correct ke bawah. Itu bukan untuk short, anda cari untuk long. Sebab dia tak cukup lagi untuk indeks ni ke atas. Belum cukup dia punya count. Tak cukup lagi. Tak dapat. Dia memang macam tu. Hukum dia macam tu. Kecuali kalau ni break down bawah 4. Kalau dia break down bawah 4, then kita recount the whole thing. Higher probability dia adalah ini correction dan kita ikut ke atas. Boleh? Okay? Kalau tak ada soalan lain, kita masuk ke topik kita, tema dan data ekonomi bertindak kepada pelan dagangan. Kadang-kadang bila kita trade, ni cerita dia. Kita tengok news, oh tak bagus, Brexit tak bagus. Kita tahu kan UK dengan EU memulakan trade talk dan itu boleh menyebabkan GBP lemah. Dia macam ni.
Bila anda melihat kepada satu data mat, anda kena faham, trading currency dia tak sama macam anda trade satu kaunter saham. Satu kaunter saham dia gambaran besar dia lebih kepada penilaian kepada syarikat berkenaan. Tetapi satu currency dia bukan hanya kepada penilaian currency berkenaan, dia juga bergantung kepada penilaian pair dia. Ada dua pair, ada dua currency dalam satu pair. Dan dia bukan hanya satu benda. Jadi kita tak dapat, UK, EU jumpa, ini tak bagus untuk GBP, kita short GBP. Tak dapat. Kena faham benda tu. Dan di sinilah, you have to understand this. The old wisdom, investor first, trader second. Ni yang pertamanya. Investor dahulu, trader second. Apa maksudnya? Ni yang anda kena kena terima. Kita selalu sangka, institution trader. Institution trader dia tahu semua benda dalam market. No. Dia lihat chart yang anda lihat sama kalau kita cerita pasal currency. Dia lihat chart yang sama anda lihat. Mungkin dia ada info pasal flow, pasal order, news feed, sama. I mean, they have a bit more info daripada kita. Kita nak bimbang JP Morgan nak buat apa, Citibank nak buat apa. Di sinilah beza utama dia. Institution trader adalah orang yang bekerja sebagai trader. Macam mana dengan full-time trader? Okey. Kalau anda seorang full-time trader, okay, you don't have the obligation untuk fill satu order. Maksudnya macam ni. Kalau dekat institution trader, klien hantar nak beli euro contohnya, nak beli apa contohnya. Dia orang kena fillkan satu volume orders. Dia kena dapatkan, tak kisahlah harga berapa, dan dia kena fillkan that orders. Kita ni, anda retail ke, anda part time ke, anda full time ke, anda tak perlu trade dalam erti kata lain. Dia tahu dulu pun so what? Gusmin, dia tahu dulu pun so what? Dia tahu dulu benda tu nak naik ke? Dia tahu dulu benda tu nak turun ke? Tak. There is nobody that knows everything about the market. Dia tahu dulu so what? So what? Tak guna apa benda tu. I been there, I done that. I been there, I done that. I tell you now, I been there, I done that. So tahu, so what? Tak ada siapa-siapa yang tahu everything, terutamanya dalam currency market. Kecuali dia orang read market lah, apa yang menjadi tahun 2010, 2011. Tapi so what? Dia tahu pun so what? Tak ada apa-apa. And we can control those factor. Bila kita cuba nak control, macam kita ingat, teknik aku, apa yang aku tahu ni akan menyebabkan market berlaku macam ni, dan you are trading the market instead of you are trading your system, your technique. Ini yang boleh menyebabkan faktor emosi. Sebab kita jangka ini akan naik macam mana pun. Tapi sebaliknya dia berlaku, dia naik, kita masuk, dia turun. Don't worry about this because you can control the market. Worry about following your technique. Sebab itu saya selalu sebut, you can trade the news, but trading news there is no specific technique. You can look at precondition technical sebelum, contohnya MA ni cross, sebelum ni market jatuh macam ni, okey kat sini nanti aku buy. But there should be a technique to read the market before. Okay, so kalau anda nak trade news, kalau anda tak ada, jangan. Itu je.
ataupun bila satu mother candle terbentuk kan, anda trade news dan dia tengah develop, anda tarik Fibonacci, anda ambil kalau dia retrace 61.8, okey dia retrace 61.8, aku masuk dan keluar kat sini. Define kan kat mana anda keluar, kat mana anda masuk. Tak kisah. Tapi anda kena ada satu cara dia. Yes, exactly. Jangan main tekan news, pap masuk, dia lonjak, tekan. Jangan buat benda tu. Jangan buat benda tu. That's the best advice I can give to you guys. Don't. Anda akan dapati instead of anda trading, anda berlawan dengan emosi. Ni masalah dia. Jadi macam mana kita nak kawal benda tu? Respond. Do not react. Contohnya kalau anda nak trade news, anda kena buat satu if and should senario. Kalau ini berjadi, ini akan berlaku. Buat benda ni. Senario satu, contohnya anda trade FOMC kan. FOMC kan. Kita cerita tadi kan, kalau dia cerita pasal yield curve control, itu negatif kepada US dollar. Jadi kalau US dollar weak, saya akan trade EU contohnya, akan trade gold contohnya, whatever lah. Or UJ, or whatever yang anda nak trade. Saya akan long EU, long gold, short UJ, whatever. Apa plan anda? Bukannya buka, menggigil, tunggu news, tunggu countdown, tekan refresh Forex Factory. Bukan buat benda tu. NFP, jangan. Anda mungkin 5 kali, 10 kali anda win, sekali je. Sekali je tak jadi, habis semua. Anda degil. Dulu 10 kali dia jadi macam ni, aku okey. Kali ke-11 ni, dia akan, tu. Market can remain. Dia nak buat apa, dia buat je. Di sinilah you have to plan. Bentuk satu kaedah memahami pasaran kepada cara anda nak baca market. Ini penting. Di sinilah yang saya duk sebut pasal market dynamic ni. Okey? Faham kan? Apakah interaksi? Kalau anda lihat cat-cat saya, dia satu cerita. Perasan tak? Cat saya satu cerita. Semua satu cerita. Kalau cerita dia bertukar, saya akan bertukar. Simple. Kita tak ada malu nak kata kita salah. Tak ada. Sebab kita tak pernah betul pun. Kita cuma ada probability. Itu saja. Don't worry about anda betul, anda salah. Anda akan ada membuat salah dalam bidang ni. Cerita dia, kita letakkan dia kepada sistem. Bukan anda salahkan anda. Faham tak? Dia tak baca betul lah. Sebab data tu, price tu adalah data. Faham tak? Anda tak akan pernah betul. Tak akan sentiasa betul dalam trading ni. Yang pentingnya, anda jaga anda punya risk, tahu prestasi sistem yang anda guna. Itu je. If it works, anda pakai dia. Letakkan, dan it work better and better, anda besarkan lot sizing. Anda letakkan kaedah untuk anda membesarkan lot sizing. Kalau cukup banyak ni, aku besarkan banyak ni. Kalau dia turun balik, aku turun. Bila kita kata dia turun balik? Jangan sebab 1-2 entry. 1-2 entry silap, habis terus. Itu tak dapat. Itu bukan trading. Simple. Itu judi. Okey? Faham? Letakkan satu kaedah yang jelas untuk anda membaca pasaran. So, di sinilah saya menggunakan the market dynamic system. Market dynamic system, tujuan dia adalah untuk kita cari wave T ataupun wave 3, iaitu untuk mencari motif wave. Dan dia bukan hanya melihat kepada satu ni, contoh kita nampak EU, EU ni, ini dah buat ni 1, 2, 3, ni nak masuk wave 3, ni akan masuk wave 3. Okey, kita tengok yang lain. Adakah dollar index membuat yang sama ke tak?
Ya, kalau dia buat benda yang sama, yes, kita akan dapat wave 3 yang sama. Adakah contohnya USD PL